Di awal kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW, keadaan Bumi Mekah pada waktu itu hidup dalam keadaan yang kacau bilau, hidup dalam keadaan yang serba kejahilan. Dan apabila baginda Nabi Muhammad SAW dilahirkan, keadaan menjadi sesuatu yang luar biasa. Antara kelahiran ataupun tanda-tanda keajaiban yang berlaku pada hari kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW, malam kejadian atau malam kelahiran baginda itu berlakunya suatu peristiwa di mana berhala-berhala yang berada di sekeliling Ka'bah tiba-tiba runtuh dengan tanpa disangka-sangka. Di samping itu juga cahaya yang terang menderang, cahaya yang sangat menyilau dan menyinari keadaan sekitar Bumi Mekah pada waktu itu, seolah-olah wujudnya suatu yang luar biasa. Dan antara lain lagi, peristiwa ataupun keadaan yang luar biasa berlaku di malam kelahiran Nabi Muhammad SAW. Api yang disembah oleh orang Majusi tiba-tiba padam, sedangkan api yang tidak pernah padam selama 1000 tahun itu tiba-tiba sahaja terpadam pada hari baginda Nabi Muhammad SAW. Baginda dilahirkan di kota Mekah pada hari Senin 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Nah, ini adalah pendapat yang paling masyhur, yang mana dikongsikan atau seringkali dimaklumkan kepada kita pada hari ini. Di samping itu juga ketika kelahiran baginda, ibunya Aminah binti Wahab tidak merasa sakit, walaupun keadaan suasana pada waktu itu keadaan yang hening, sunyi, dan keajaiban itu berlaku kepada Aminah, ibu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak seperti yang berlaku pada hari ini. Kebanyakan ibu-ibu yang melahirkan anak itu akan merasa kesakitan ketika melahirkan bayi mereka. Tetapi inilah salah satu mukjizat, salah satu keajaiban yang berlaku ke atas Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, tahukah anda siapakah bidan yang bersama Siti Aminah ketika melahirkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Di dalam karangan kitab ini, Ashifa bin Auf bin Abdun bin Al-Haris, yaitu ibu kepada Sayyidina Abdurrahman bin Auf, adalah bidan yang membantu Sayyidina Aminah untuk melahirkan Nabi Muhammad SAW. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, di awal perkembangan kehidupan Nabi SAW, apabila baginda semasa kecil baginda ini membesar dalam keadaan yatim, kerana Abdullah, yakni bapa baginda, wafat ketika baginda masih berada di dalam kandungan ibunya, yakni Aminah. Nah, maka itu setelah baginda itu dilahirkan pada 12 Rabiul Awal dan dibesarkan oleh Sayyidina Aminah, maka setelah beberapa tahun, selang 6 tahun, baginda dibawa oleh ibunya Aminah untuk berziarah kepada pacik-pacik baginda ke Yathrib. Yathrib nama sekarang ialah Madinatul Munawwarah. Pada zaman dahulu nama itu Yathrib, yang mana ditemankan oleh Ummu Aiman untuk menziarahi bapa saudara baginda dari sebelah ibu. Maka dalam perjalanan Nabi Muhammad SAW bersama ibunya dan juga ditemani dengan Ummu Aiman,
ibunya jatuh sakit dan ibunya telah wafat di dalam perjalanan tersebut, dan jenazahnya dikuburkan di suatu tempat di sana yang dinamakan Abwa. Abwa ini maksudnya suatu kawasan yang ditempatkan di hampir-hampir ataupun berdekatan dengan Yathrib. Itulah situasi yang berlaku semasa perjalanan baginda Nabi Muhammad SAW menuju ke Yathrib untuk berjumpa dengan bapa saudara baginda di sebelah ibu. Di samping itu juga, apabila wafatnya ibunya, maka bermulalah kehidupan seorang anak muda ataupun budak lelaki dalam keadaan yatim piatu. Kasihan kan? Semasa kecil lagi tidak ada ayah dan tidak ada ibu, dan itulah yang menjadikan baginda Nabi Muhammad SAW menjadi seorang anak-anak ataupun seorang lelaki yang kental hatinya, yang kuat pribadinya, dan juga luhur kekuatan imannya untuk mendepani situasi-situasi ataupun mendepani masalah-masalah umat yang akan mendatang. Setelah kewafatan ibunya, semasa dalam perjalanan baginda ke Yathrib, maka baginda telah dijaga oleh datuknya, yaitu Abdul Muttalib. Abdul Muttalib ini adalah seorang yang sangat menyayangi baginda. Al-maklumlah, baginda lah suatu permata yang lahir pada bumi Mekah pada ketika itu, dan apabila kewafatan ibunya pada perjalanan mereka ke Yathrib, maka datuknya lah Abdul Muttalib yang mengambil tanggung jawab membimbing dan juga memelihara Nabi Muhammad SAW. Dan apabila umur baginda meningkat 8 tahun, Abdul Muttalib pula meninggal dunia, dan tanggung jawab itu disambut dengan penuh rasa gembira oleh pakciknya yang bernama Abu Talib, yang mana Abu Talib ini telah diwasiatkan oleh datuknya Abdul Muttalib untuk menjaga baginda dengan sebaik-baiknya. Maka sejak itulah Abu Talib ini menjaga, menyayangi, mendidik baginda, sehinggalah baginda dewasa hidup dalam keadaan yang serba sederhana, dan juga berada dalam keadaan penduduk Mekah pada waktu itu hidup dalam keadaan yang gelap gelita, disebabkan masyarakat pada waktu itu, masyarakat Arab pada waktu itu hidup dalam keadaan jahiliyah. Maka apabila baginda dilahirkan, maka tanda-tanda Mekah untuk mendapat sinar tunjuk ajar daripada Allah Subhanahu wa taala telah tiba.